Kita akan teruskan lagi dengan sesi kita yang terakhir, perkongsian modul 10 iaitu institusi sosial dalam pembudayaan integriti dan anti rasuah yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Samsino bin Abdul Aziz, pensyarah daripada UM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Modul ke-10 ini adalah satu modul yang baru di dalam kursus ini, iaitu berkait dengan institusi sosial dalam pembudayaan integriti dan anti rasuah. Di mana tuan-tuan mungkin yang sedia maklum, kalau kita lihat kepada konten KIA 1.0 lah, kita kata yang mula-mula dahulu dia ada 8 bab. Tapi dalam KIA 2023 ataupun KIA 2.0 ni, dia ada pertambahan 2 bab, iaitu bab yang pertama dan bab yang ke-10. Dan inilah babnya. Jadi topik hari ini, institusi sosial dalam pembudayaan integriti dan anti rasuah ni, saya kira adalah satu topik yang bukan sekadar untuk kita mengajar kepada pelajar-pelajar, sekadar mengajar, tetapi juga sebagai menjadi satu medium perkongsian untuk masyarakat. Kerana konten bagi bab ini saya dah sharekan jugalah di beberapa platform, dan kita lihat adalah beberapa pihak yang mula membincangkan peranan institusi sosial ni lebih serius. Sebagai contoh, ada daripada pihak masjid, pihak sekolah dan media pun. Jadi saya kira ini adalah satu jalan yang baik lah. Sebabnya kursus kita ni tuan-tuan, saya kira saya dan tuan-tuan kita ni kira kumpulan yang terpilih lah untuk kita mengambil ruang supaya kursus ini bukan sekadar kita nak bagi markah kepada pelajar, tetapi menjalankan satu bentuk tanggungjawab kita untuk kita buat perkongsian supaya adalah kita kata kebaikannya di waktu yang akan datang. Dalam bab ini saya akan membincangkan tentang peranan institusi sosial ini, yang mana kalau ikut kepada sukatan pelajaran, dia ada 3 institusi utama. Pertama adalah tentang institusi kekeluargaan, dan yang kedua adalah institusi agama dan kepercayaan, manakala yang ketiga adalah institusi pendidikan. Jadi kalau tuan-tuan melihat kepada kandungan kursus ini, memang 3 ini yang utama. Namun, tuan-tuan sebenarnya boleh menambah lagi peranan institusi sosial dari sudut pandang integriti dan anti rasuah ini dengan tuan-tuan membuat perkongsian-perkongsian institusi-institusi yang lain. Sebagai contoh, saya nak share, mungkin tuan-tuan nak tambahlah, iaitu antaranya saya tambah dalam kelas yang saya mengajar bagi kursus KIA ini adalah tentang institusi media. Apa yang institusi media boleh buat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk nak mewar-warkan tentang integriti dan anti rasuah, serta peranan yang dimainkan oleh institusi politik. Jadi tuan-tuan, saya kira dalam kelas ni, dalam perkongsian ni yang tuan-tuan dah dengar daripada bab 1 hingga bab yang ke-9 ni, saya rasa kalau tuan-tuan lihat pada faktor-faktor yang boleh membawa rasuah, macam mana seseorang tu boleh, apa simptom-simptom berlakunya rasuah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok lagi tentang segi 3 fraud tu, yang donokrasi tu, jadi tuan-tuan boleh lihat bahawa rasuah ini semua orang boleh terjebak. Seorang ayah boleh terjebak, seorang cikgu di institusi pendidikan boleh terjebak, seorang pensyarah apatah lagi, seorang yang ada kuasa, contohnya pegawai ke, kalau pengurusan even dekan, dan tak kisah siapalah. Kemudian institusi agama, tok imam boleh terjebak, hakim ke, dan sebagainya. Kerana tuan-tuan, rasuah ini satu perkara yang kita belajar, kita baca, kan, kita akan nampak betul lah, dia kalau tak kena, maknanya kalau orang tu tahu kelemahan kita. Sebab semua manusia ni kalau nak ikutkan, kalau kita lihat memang cenderung, kalau benda tu datangkan keuntungan, memang kita akan lajulah. Jadi kandungan kursus ini adalah di antara jalan dan cara, selain daripada kita mengajar, tapi juga untuk memberi peringatan untuk diri kita sendiri. Maka tuan-tuan, bertitik tolak daripada itu, bila dah belajar, dia dah bincang bab 1 hingga 9 ni, maka dalam bab 10 ni tuan-tuan nak lihat tentang integriti dan
anti rasuah ni antara lain tuan-tuan dah bincang dah disampaikan oleh sahabat-sahabat JK saya sebelum ini tentang minda perasuah. Maka antara lain yang perlu kita cari jalan dalam peranan institusi sosial ini adalah bagaimana institusi kekeluargaan, institusi media, institusi pendidikan menjadi shield, menjadi pelindung supaya kita dan pelajar-pelajar kita terutamanya kita nak dedahkan kepada mereka bahawa rasuah ni semua orang boleh kena. Sekarang mungkin mereka pelajar, satu hari nanti bila mereka pergi kepada masyarakat menjadi seorang pekerja, bagaimana untuk mereka nak memperkuatkan jati diri masing-masing untuk menghadapi godaan-godaan yang berkait dengan integriti dan anti rasuah ni. Maka tuan-tuan, kalau kita lihat cabaran terhadap integriti dan anti rasuah ini semakin lama semakin bertambah. Dunia hari ini tidak sama. Kalau tuan-tuan ingat, kalau masa kita kecil-kecil dululah, kalau kita katalah kita nak orang kata kita nak bagi sesuatu kepada kawan-kawan, mungkin kita setakat bagi kata, kau tolong aku nanti aku belanja kau nasi lemak, contoh. Tapi hari ni mungkin berubah. Mungkin budak-budak ni kata, aku belanja, aku bagi kau Robux, aku bagi kau diamond, dan sebagainya Kalau dalam kalangan pelajar hari ini, cabarannya adalah macam mana mereka nak mempertahankan diri, tuan-tuan. Bila mana datang orang nak mengambil mereka, nak melantik mereka, menawarkan mereka menjadi kedai akaun dalam keadaan sesetengah segelintirnya rasa ketidakcukupan, bagaimana nak mempertahankan diri mereka untuk nak letak satu perlindungan supaya tidak terjebak menjadi scammer, menjadi kedai akaun dan sebagainya. Saya rasa kalau kita letak pun diri kita pada hari ini sebagai pelajar, cabaran mereka ni jauh, tuan-tuan. Hari ini saya kira lebih besar kot daripada cabaran pada zaman kita dulu dengan teknologi. Jadi tuan-tuan juga dah bincang, saya yakin berkait dengan apakah nama-nama lain bagi rasuah. So saya letak ni tumbuk rusuk. Saya rasa ni term yang paling banyak, paling jarang kot. Selain daripada kautim, under table, duit pelincir, duit minyak dan sebagainya. Tumbuk rusuk ni jarang orang gunakan, tapi dia adalah berkait dengan rasuah. Jadi dalam institusi sosial ni kita nak tengok macam mana tugas, peranan yang akan dibawa oleh keluarga, bawa oleh institusi pendidikan dan institusi keagamaan. Kemudian bawah meja, under table. Ni semua macam ulang kaji tuan-tuan. Kira apa yang tuan-tuan belajar pada bab 1 sampai bab 9 ni. Okey, jadi cabaran terhadap integriti dan anti rasuah yang sentiasa bertambah ini telah menunjukkan bahawa hari ini macam-macam yang kita nak. Selain daripada saya yakin tuan-tuan dah didedahkan bahawa antara kesalahan utama di dalam Akta SPRM 2009 adalah A, B, C, D. Tuan Lokman mesti selalu duduk share ni. Tuan A berkaitan dengan ambil, B berkaitan dengan beri rasuah, C klaim palsu, dan D kedudukan, menggunakan kedudukan untuk rasuah. Maka bagaimana kita nak menghalang perkara itu, bagaimana memperingatkan pelajar-pelajar kita, itu satu perkara. Yang kedua, selain daripada A, B, C, D itu juga, saya yakin tuan-tuan pun dah tengok bahawa selain daripada mengambil, memberi, guna klaim palsu dan kedudukan, gagal melaporkan sogokan juga merupakan antara kesalahan dalam yang berkait dengan integriti dan anti rasuah. Selalulah saya tunjukkan juga gambar ni kepada pelajar-pelajar saya kata, kesian. Jadi kita nak kena sedarkan pelajar-pelajar kita bahawa mereka perlu mengambil pengajaran bahawa isu tentang rasuah ni, pertama, siapa-siapa pun boleh kena. Kedua, kita perlu ada satu kesungguhan untuk kita nak stop. Kalau tak dapat stop pun, kita mengurangkan, cari jalan untuk menangani rasuah ni. Jadi tuan-tuan, peranan institusi kekeluargaan bagaimana? Pertama, kalau kita lihat, kita cuma semua faham bahawa keluarga ni adalah, kalau dalam satu rumah ni kita akan cari jalan. Kalau analogi saya boleh bagi, dalam rumah, bila kita ada rumah, kita akan ada pintu. Kita akan kunci pintu rumah kita malam-malam. Kalau kita kat Malaysia ni, kita biasa kita letak dengan grill lagi. Ada pakai security door dan sebagainya. Kerana apa? Kerana institusi kekeluargaan ini memang satu institusi yang sangat perlu kita jaga. Maka apa peranan institusi kekeluargaan
untuk nak menangani ancaman rasuah, untuk menangani masalah salah guna kuasa, untuk menangani masalah kurangnya integriti dalam kalangan masyarakat. Yang pertama adalah didikan mengenai kepentingan integriti. Ibu bapa mempunyai peranan untuk memberikan kepentingan integriti kepada anak-anak. Ini kita semua sedia maklum. Namun persoalannya, kaedahnya bagaimana? Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita boleh share kepada pelajar-pelajar kita bahawa satu hari nanti mereka mungkin akan jadi ibu bapa lah. Dan kita nak kaitkan bahawa apabila mereka menjadi ibu bapa, sebelum kita bercakap tentang integriti dalam keluarga kita, sebenarnya segala apa perlakuan kita telah dirakamkan oleh CCTV dalam rumah kita sendiri. Mana datang CCTV tu? CCTV ni bukanlah untuk rekod kita kat dalam rumah sendiri. Orang jarang letak CCTV dalam rumah sendiri kan. Tetapi adalah CCTV itu merujuk kepada mata anak-anak kita. Mata anak-anak pelajar-pelajar kita nanti yang akan merekod dan merakamkan serta akan mengingati tindakan-tindakan ataupun kata-kata perlakuan yang dibuat oleh ibu bapa. Yang tu yang takut. Jadi didikan mengenai kepentingan integriti ini, dia bukan sekadar kita bercakap, tetapi juga kita perlu mengamalkan. Ini nasihat untuk diri saya sendiri tuan-tuan, dan saya share lah kepada tuan-tuan bahawa didikan mengenai kepentingan integriti ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Dia senang cakap, okey anak-anak, jangan buat rasuah. Budak tak faham tuan-tuan. Kalau kanak-kanak umur sekolah rendah susah tu rasuah benda ni kan. Maksudnya kita kena kaitkan dengan perkara yang berlaku di sekeliling anak-anak kita. Sebagai contoh kita cakap berkait dengan kerja rumah lah contoh. Kau siapkan kerja rumah aku bagi kau itu dan ini. Kita kena highlightkan kepada anak-anak kita benda ni salah. Contoh lain, waktu hari sukan. Hari sukan kalau sekolah ni biasanya tak adalah timer yang macam sukan betul-betul tu kan. Jadi biasanya siapa yang menang kalau lumba lari lah contohnya, biasanya dia akan nampak dalam kalangan orang-orang yang duduk situ je. Adalah cikgu yang akan ambil set masa dan sebagainya. Katalah kalau cikgu tak nampak terletak situasi macam tu, cikgu tak perasan. Tapi ada orang yang nampak, ada kalangan pelajar yang nampak. Jadi bila dia nampak tu, tengok juga. Kita katalah kita akan tanya dia, okey, kalau waktu tu kawan adik kalah, tapi adik nampak dia dekat-dekat nak menang, adik akan cakap siapa? Contohnya adik akan katalah anak, kita panggil adik, adik akan kata siapa yang menang. Jadi kita nak kena menekankan, berkongsi tentang kepentingan integriti ni semenjak daripada kecil. Dan rakaman mereka tadi yang saya kata CCTV tu semenjak daripada kecil juga. Dan yang kedua adalah keluarga menjadi ejen sosialisasi. Pegangan kita pada hari ini tentang integriti, tentang anti rasuah, biasanya dia datang dari kefahaman kita yang turun-temurun. Selain daripada pembacaan kita. Bila melihat kepada sudut pandang budaya contohnya, kadang-kadang kita rasa, kalau kita fikirkan nak mengajar student pun, ada yang kata, itu bukan rasuah cikgu, itu dia nak tolong je. Kalau kawan dia yang tak tolong, siapa lagi nak bantu? Contoh. Jadi, nak kena ingatkan bahawa keluarga memain peranan sebagai ejen sosialisasi. Sampai bila kita nak lihat Malaysia berada di tangga ke-61 dari segi CPI, Corruption Perception Index. Kita highlightkan kepada pelajar-pelajar kita tanggungjawab untuk nak memperbaiki ranking itu bukan lagi mungkin kepada saya, tetapi kepada awak semua. Terserah akan dekat diorang pula. Jadi apa yang mereka perlu buat adalah bila mana mereka jadi ibu bapa contohnya, mereka akan menyampaikan perkara yang baik, membuat perkara yang baik kepada anak-anak. Dan anak-anak nanti mungkin 20-30 tahun selepas itu pula akan menyampaikan kepada cucu mereka. Kemudian diturun, maka jadilah satu bangsa yang berbudaya integriti. Selain daripada cerita integriti dan anti rasuah, cerita tentang etika juga perlu diperkasakan dalam kursus ni. Kita dah ada kursus penghayatan etika dan peradaban. Kita boleh kaitkan bahawa asasnya adalah etika. Walaupun daripada etika, dia akan skop kepada integriti, dan orang yang ada integriti dia akan bersifat anti rasuah. Ini semua berkait dengan juga sebagai keluarga menjadi ejen sosialisasi. Dan kemudian peranan keluarga sebagai makmal integriti. Maknanya kan biasa kita pergi lab,
Dan kita akan test beberapa cara. Cara ni tak kena, hipotesis nampak ngam, tapi hasilnya tak jadi pula. Maka keluarga boleh jadi makmal integriti dengan ibu bapa selalu memainkan fungsi tugas untuk membuat testing sama ada cara dia menyampaikan nasihat, kaedah dia memperingatkan tentang integriti tu ngam ke tidak, anak-anak dia boleh tangkap ke tidak, ataupun adakah dia berjaya menjadikan amalan integriti dan anti rasuah dalam kalangan rumah dia. Tuan-tuan, sebenarnya bila cakap tentang institusi kekeluargaan, kita tak boleh dalam kelas hanya tertumpu kepada peranan ibu bapa. Ini satu sudut pandang yang lain lah. Saya rasa kita perlu lihat juga tentang hubungan antara suami dan isteri. Kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan nampak ada bukannya satu, bukannya dua kes rasuah yang ada kolaborasi pula antara suami dan isteri. Ataupun dia boleh jadi contohnya tentang adik-beradik. Saya ingat saya pernah pergi satu seminar tentang undang-undang berkait dengan anti rasuah lah. Dia kata yang dikatakan keluarga tu dia sampai sepupu. Maknanya ni apatah lagi kalau adik-beradik dapatkan projek begitu dan begini. Dan dalam budaya masyarakat kita, kadang-kadang kita kata yang ini kira tolong-menolong. Tapi sebenarnya hakikatnya dia bukan sebegitu. Jadi yang dikatakan keluarga sebagai makmal integriti ni adalah hubungan antara suami dan isteri dari sudut pandang integriti dan anti rasuah perlu diperkasakan. Kalau contoh bila suami ni katalah kerja biasa-biasa, isteri dia tahu, tiba-tiba dia tengok suami ni lain macam, dia punya segala benda dia beli. Jadi suami ni, isteri ni perlu memperingatkan, abang dapat mana duit banyak-banyak ni bang? Tu suami dia mungkin akan cakap lah, yang ni ada lah, abang melabur sini, tiba untung ni. Okey. Tiba-tiba nampak makin lama makin lain. Jadi isteri tu kena alert. Kalau nampak pelik, kena alert. Macam tu juga dengan adik-beradik. Satu hari nanti, saya ingatkan kepada pelajar-pelajar kita, satu hari nanti kalau awak tengok abang awak, kakak awak, adik awak ke, yang tiba-tiba mengalami perubahan gaya hidup yang sangat berbeza. Tak salah gaya tuan-tuan, tak salah. Cuma bolehlah jalankan tanggungjawab untuk nak bertanya dan mungkin saling memperingatkan tentang kepentingan untuk saya, untuk tuan-tuan, untuk pelajar-pelajar kita menjaga integriti dan anti rasuah ni. Tuan-tuan, saya nak menyarankan, ini bukan wajib tuan-tuan, ini TOT ni nak bagi training kepada tuan-tuan bahawa bagaimana keluarga memainkan peranan dalam ke arah membudayakan integriti dan anti rasuah. Macam mana mak bapak ni saya letak gambar ni, analogi lah. Macam mana kita nak memakaikan anak-anak kita. Macam mana pelajar-pelajar kita semua nak menyarungkan baju integriti pada anak-anak mereka pula. Jadi saya menyarankan strategi sayang. Yang pertama, keluarga perlu ada persediaan. Institusi kekeluargaan perlu cakna, perlu sedar, perlu memberikan persiapan dan persediaan kepada, contoh bila anak nak masuk sekolah, kita akan kaitkan dengan anak-anak cerita apa yang boleh dan tidak boleh di tingkat sekolah. Bila anak masuk ke dalam universiti, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bila anak dah nak masuk kerja, keluarga perlu memberikan nasihat dan sebagainya. Yang kedua adalah adab. Sebagai contoh, ada perkara yang betul tetapi tidak baik untuk kita sharekan. Ada perkara itu adalah satu yang tepat, yang betul lah dari segi faktanya, tetapi tidak patut juga untuk kita sharekan. Dan dalam kita menjadi orang yang berintegriti ni, dia kena ada adab. Dan keluarga juga perlu menanamkan keyakinan. Kalau kita lihat kepada Transparency International dalam Global Corruption Barometers Asia 2020, dia kata bahawa 68% dalam kalangan bila ditanya boleh tak rasuah ni dan anti rasuah ni di stop oleh orang-orang biasa, 68% kata boleh. Dan kalau kita lihat juga kepada indeks kesejahteraan keluarga yang dikeluarkan oleh LPPKN, kata bahawa family ni, institusi family ni adalah antara institusi yang paling penting untuk nak menerapkan sesuatu perkara-perkara yang membawa kepada kesejahteraan. Dan keluarga perlu menekankan tentang amanah selain daripada nilai. Dan kesemua perkara ini perlu dijilak
dalam kalangan anak-anak. So ini adalah peranan keluarga. Okey, tuan-tuan, kita pergi kepada peranan institusi agama dan kepercayaan. Apa yang kita nak highlightkan kepada pelajar-pelajar kita, bahawa institusi keagamaan dan kepercayaan ini memainkan peranan yang sangat penting. Bagaimana? Sebagai contoh, institusi agama mesti membuat penyebaran mesej integriti. Bagaimana? Contoh, institusi masjid ada buat kuliah maghrib, dia boleh kaitkan dengan integriti. Surau Jumaat lah kata, ataupun masjid, dia boleh buat cerita, khutbah Jumaat. Ini biasanya Jabatan Agama. Saya ingat pada bulan 11, bulan 12 saya tu, khutbah Jumaat memang cerita terang, jelas, cerita isu integriti. Jadi saya rasa ini satu perkara yang baik lah. Mungkin institusi seperti gereja, kuil, memainkan tugas dan peranan untuk nak memperkasakan integriti dan anti rasuah dalam kalangan penganut agama masing-masing. Jadi kalau semua institusi agama dan kepercayaan ini menyebarkan mesej ini, maknanya tugas ini bukan sekadar tugas keluarga, bukan sekadar tugas sekolah, bukan sekadar tugas media, tapi institusi agama ni. Kalau saya boleh share lah, kalau tuan-tuan lihat yang agama Islam, biasanya orang-orang Melayu ni suka antara surah yang berterdapat lah dengan ni adalah surah Yasin. So kita minta bila baca surah Yasin tu mungkin boleh baca ayat yang ke-12. Surah Yasin yang menekankan bahawa kesemua perkara yang dibuat semuanya akan ditulis, dan apa kesannya juga akan dicatatkan. Wa na'tubu ma qaddamu wa asaruhum. Jadi kita kena menekankan perkara-perkara macam tu supaya dia macam install dan menginstilkan, mengindoktrinasikan integriti dan anti rasuah. Kemudian penguatkuasaan undang-undang. Jabatan agama memainkan peranan dalam menguatkuasakan undang-undang. Penguatkuasakan macam mana ni tuan-tuan? Yang ini mungkin tak berkait dengan anti rasuah. Kita dah ada SPRM. Tapi menguatkuasakan undang-undang sebagai contoh, saya ada letak, saya ingat dari mana, satu contoh tentang ni, isu pengabaian tanggungjawab. Ini adalah isu integriti. Maka institusi agama perlu menguatkuasakan undang-undang ni sebaiknya. Contoh, kalau adalah berlaku pada pasangan yang berpisah, dia kena bagi nafkah lagi, katalah kalau ada anak, kena bagi nafkah lagi dekat anak. Kemudian bila bawa ke mahkamah contohnya, nakkan urusan-urusan itu cepatlah. Dan institusi agama boleh memainkan peranan. Contohnya Mahkamah Syariah akan menguatkuasakan undang-undang seboleh mungkin dalam isu-isu yang berkait dengan integriti. Kemudian menjadi pusat rujukan isu integriti. Kalau boleh, biasanya kita lihat orang boleh menjadikan institusi masjid dan surau, gereja, di kuil, di tokong untuk nak welcoming masyarakat untuk mendapatkan sudut pandang daripada pakar-pakar agama ni contohnya. Dan satu lagi yang saya kira sangat penting adalah institusi agama perlu menjadi organisasi teladan. Yang ini penting tuan-tuan. Sebab seandainya tercela institusi agama, dia akan jadi satu bahan cerita masyarakat. Maksudnya kalau kita lihat, dia orang akan kata, contohlah, kalau ada imam yang membuat hal dengan orang biasa buat hal, orang kata, oh tu imam pun buat. Tak boleh macam tu. Jadi institusi agama ni dia perlu buat, nak mengelakkan tu, nak menjadi contoh kepada masyarakat. Institusi agama perlu antaranya membuat strategi percaya ke arah memudayakan integriti dan anti rasuah. Dalam institusi ini saya nak letak percaya pertama, pengisian kerohanian. Ini tugas institusi agama. Menggalakkan, mungkin buat solah kalau di Malaysia ni, terutama di kawasan bandar lah, kita tengok institusi agama ni dia dah main peranan. Kalau masjid surau dah sebagai contoh, macam penuh lah kita kata dia punya jadual kuliah. Kalau orang tu tak masuk sekolah pondok pun dia boleh buat macam sekolah pondok. Kita tengok masjid surau buat kuliah subuh Sabtu Ahad, ada pula duha, ada pula lagi kuliah maghrib. Kadang-kadang ada lepas isyak tu ada pula lagi kelas agama dan sebagainya. Maka ini strategi pengisian kerohanian yang perlu diperkasakan oleh institusi keagamaan. Kemudian etika yang budiman.
Institusi agama perlu menjadi contoh. Walaupun susah lah, saya bagi contoh. Kita nak institusi agama ni, dia kena, kalau kita lihat dah ada dah perkara-perkara yang boleh nak mengelakkan sudut pandang negatif masyarakat kepada institusi agama dan kepercayaan. Contohnya, kalau kita boleh ambil institusi agama, dalam dia dah ada SOP macam mana nak memberikan tender. Saya lihat bila kita tengok beberapa masjid kan, bila nak buat projek contoh, kita tak nak keluar kisah kata ni mesti dia bagi dekat geng ni. Tak ada, dia ada SOP-nya. Contohnya bagaimana kena ada, bagaimana kita buat procurement di peringkat organisasi biasa, mungkin kena ada proposal daripada beberapa pihak, ada meetingnya, dia ada SOP yang jelas. Ini jadi boleh jadi contoh. Nak kira duit masjid, kemudian ada biasanya masjid ni dia akan ada bendahari di table betul-betul, dan saya lihat setakat ni alhamdulillah lah, tak adalah jadi isu-isu apa-apa. Jadi maksudnya institusi agama perlu memainkan peranan untuk membentuk etika budiman. Kemudian rasa tanggungjawab. Institusi agama perlu menginstalkan kepada ahli karyah lah contohnya, ataupun pihak institusi agama untuk menunjukkan rasa tanggungjawab. Mungkin dalam kuliah, contoh tadi saya kata pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak, contohnya nafkah tak bagi, dah awak berpisah dengan suami isteri, awak buat lebih kurang. Yang ini antara perkara-perkara yang boleh kata itulah institusi agama lambat. Kita nak tekankan sebelum pada tu adalah isu adalah dengan cara menekankan rasa tanggungjawab. Ini peringatan untuk diri sendiri juga tuan-tuan dan kita semualah. Kemudian cermat. Institusi agama lagi kena cermat. Kena hati-hati. Sebab kalau sikit dia punya salah, masyarakat, netizen contohnya akan gebang lagi besar. Jadi dia kena ambil jalan cermat dan beramal yang ikhlas, yakin dan amanah. Ini tuan-tuan boleh ulas lah. Ini cadangan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh gunakanlah apa-apa akronim yang tuan-tuan rasa sesuai bagi mempermudahkan kefahaman pelajar-pelajar kita. Saya nak bagi tuan-tuan satu analogi yang selalu juga saya share kepada pelajar-pelajar saya. Mungkin analogi ni kalau tak berapa jelas, tuan-tuan bagi tahu. Okay, tuan-tuan. Analogi ni adalah berkait dengan jom kita cek mata. Bermaksud kita nak bagi satu analogi tentang orang yang rabun jauh. Tuan-tuan, orang yang rabun jauh adalah orang yang dia hanya akan nampak yang dekat, yang jauh dia tak nampak kan. Okay. Kalau kita kaitkan analogi ini kepada isu integriti dan anti rasuah, kita boleh letak orang yang rabun jauh ni, kita kata dia nampak yang dekat adalah orang yang hanya mampu nampak keseronokan yang ada di depan mata. Pantang dia kata ada di depan mata, aku kena sapu. Dia akan memberikan justifikasi dalam hati dia. Dia kata, kalau aku tak buat, kalau aku tak ambil benda ni, orang lain ambil, sama je. Dia kata, yang ni kalau ambil ni, katalah kontraktor ke datang, tu boleh bagi contoh pada pelajar-pelajar kita lah. Dia kata, bila awak kerja, kalau awak minat sesuatu perkara, minat sangat, kalau boleh, jangan tunjuk sangat. Sebabnya ada pihak nanti, mungkin awak telah membuka ruang pada pihak untuk melihat kelemahan awak. Contohlah, dia nak sangatlah PS5, contoh. Datang kontraktor, tuan, ni kontraktor yang tidak beretika ni, walaupun sikit je, tetapi kontraktor yang tidak beretika yang sikit ni yang boleh dapat projek yang banyak tu, kita takut. Kita ingatkan pelajar-pelajar, satu hari awak ada jawatan, awak mungkin orang jumpa, dengar cik minat ni, saya ada beli lebih lah pula. PS5 dia terbeli lebih tuan-tuan, dia lama-lama sikit-sikit. Saya ingat perkongsian yang dibuat oleh, saya lupa nama tuan ni, yang mana dia punya orang datang nak ambil nak jolok rasuah dekat dia tu, bermula dengan rokok, kemudian mula bagi bilik hotel dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan, orang yang rabun jauh ni adalah orang yang akan hanya nampak keseronokan yang depan mata, dan dalam masa yang sama dia tak nampak jauh. Dia tak memikirkan impak masa depan. Yang mana kita nak highlightkan kepada pelajar-pelajar, kalau awak jadi orang yang rabun jauh dari segi integriti dan anti rasuah, maka awak akan tidak mengimbas kesan-kesan buruk daripada perlakuan. Seronok sehari, deritanya lama. Itulah contoh bukan kesannya dipenjarakan. Kita boleh tekan kepada pelajar-pelajar kita dalam kelas tentang apakah hukuman-hukuman
yang ada dalam undang-undang berkait dengan perlakuan rasuah. Kemudian dia mungkin kena penjara, kena denda dan sebagainya. Itu satu, penyakit rabun jauh. Analogi yang seterusnya kita nak tekan tentang rabun dekat. Orang yang rabun dekat, dia nampak jauh. Dekat pula tak nampak. Dan bila dia rabun dekat, dia memikirkan impak. Maka dia akan buat apa sahaja yang boleh untuk elak dipenjarakan. Daripada maknanya dia tak nak involve langsung. Kalau ada orang nak bagi dia pakej percutian, dia akan kata, "Cik nak bagi saya kenapa je cik?" Dia akan tanya macam tu. Dia akan tekankan kepada pelajar-pelajar kita nak supaya mereka terapkan dalam hati bahawa jangan rasa bahawa perlakuan rasuah ni sekali terlepas, selamanya terlepas. Itu ada kan dalam minda perasuah. Jadi dia akan bahaya ni. Ni semua ni punca ni. Kalau orang utara kata ni semua ni punca. Jadi dia akan elak. Dan dalam masa yang sama adalah orang yang rabun dekat ni, yang dia fikirkan impak tu bagus, tetapi dalam masa yang sama bila dia rabun dekat, dia tak nampak yang dekat, dia tak nampak dia peluang. Dia tidak mengambil peluang untuk berbuat budi dengan turut serta menyebarkan mesej integriti dan anti rasuah. Maksudnya, kalau kita letak analogi, orang yang rabun dekat, dia nampak yang jauh. Yang jauh yang bagus, dia nampak cantik. Fikirkan impak, aku takkan mengambil rasuah. Tapi dalam masa yang sama, sepatutnya dia, bila dia rabun dekat nanti, kalau dia rabun dekat, dia patutnya dia dah tak nampak peluang. Sepatutnya dia boleh jadi ejen perubahan kepada Malaysia yang lebih berintegriti dan sebagainya. Maka tuan-tuan, jadi kita ajak pelajar kita untuk jom cek mata integriti masing-masing. Peranan institusi pendidikan. Bagaimana? Pertama, institusi pendidikan memang peranan daripada aktiviti co-curriculum. Boleh dah kita tekankan itu co-curriculum, aktiviti di luar bilik darjah. Jadi tuan-tuan, kita nak aktiviti di luar kelas ni, kita semua sebagai pensyarah juga jadi ejen untuk menyampaikan mesej ni dengan melalui pelajar-pelajar. Kalau pelajar kita, tuan-tuan bayang macam ni, kita ada kelas, kita katalah ada 100 orang. 100 orang kita pecahlah, kata 5 orang satu kumpulan. Satu kumpulan, 5 orang sudah dapat 20 kumpulan. 20 kumpulan buat satu TikTok dan sharekan mesej integriti. Buatlah drama ke, macam tadilah, drama ke, sketsa ke, berapa banyak mesej ni yang boleh sampai kepada masyarakat. Kedua kurikulum ni memang confirm lah. Kurikulum ni contohnya ini tuan-tuan. Kalau di peringkat pengajian tinggi, kursus ini. Kursus KIA ni yang mana dah dulu betul. Cikgu, kenapa kita perlu ada lagi kursus integriti dan anti rasuah ni? Dah banyak dah kursus wajib universiti. Betul. Tapi kalaulah ada jalan, maka inilah antara jalannya untuk kita nak menekankan dia lebih berfokus kepada isu integriti dan anti rasuah. Ingat tuan-tuan, zaman kita hari ini kita di tangga ke-61. Kita berpeluang untuk nak mengajar pelajar-pelajar supaya zaman mereka dan mereka punya orang kata ranking CPI nanti naik. Jadi lebih baik daripada zaman kita. Cara macam mana? Cara bermula daripada kita mengajar pelajar-pelajar, dan pelajar-pelajar ni meneruskan kempen tu. Kita harap mungkin bila dia dah belajar integriti dan anti rasuah ni, maka dia akan lebih berhati-hati bila dia kerja. Datang daripada mana? Daripada institusi pendidikan. Bila ada ni kursus KIA ni contohlah. Kemudian di peringkat sekolah kita ada kursus-kursus keagamaan, dan malahan sebenarnya isu integriti dan anti rasuah ni pelbagai kursus boleh menerapkan cikgu, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, boleh dan saya yakin konten tentang integriti ni dah memang ada. Tapi apa salahnya perkara baik seperti ini diulang-ulang lagi. Kemudian peranan institusi pendidikan adalah mengajak masyarakat luar. Buat kolaborasi. Contoh pelajar-pelajar kita lah. Mungkin tadi kurikulum, mungkin dia buat pesanan nikmat masyarakat. Katalah video PSA. Yang ini dia ajak. Mungkin tuan-tuan sendiri bila tuan-tuan buat satu macam kata seminar lah, ataupun hari pembentangan poster, buat program infografik dalam kalangan pelajar-pelajar, kemudian ajak orang luar datang, ajak buat kempen lah, datanglah, boleh masuk ke dalam universiti hari ni untuk tengok
contoh-contoh kes-kes rasuah dan sebagainya. Ingatkan juga kepada pelajar, kepada masyarakat, kena follow FB SPRM contohnya. FB SPRM ni kejap-kejap mesti ada je kes-kes yang diorang highlightkan. Jadi institusi pendidikan perlu memainkan tugas secara cakna untuk membudayakan integriti. Pertama apa? Pertama cermat. Kita kaitkan bahawa institusi pendidikan juga boleh terkesan dengan perlakuan rasuah. Bukan tak ada pensyarah kena tangkap sebab student bagi duit nak suruh upkan markah. Bukan tak ada guru besar kena tahan, kena dakwa sebab kes tender kantin. Bukannya tak ada, kita boleh carilah contoh-contoh yang berkait dengan institusi pendidikan. So, institusi pendidikan perlu cermat, berhati-hati. Kemudian, amalan. Kita nak supaya integriti dan anti rasuah ni dalam kalangan pelajar-pelajar khususnya menjadi amalan. Kemudian, kaedahnya kenalah secara kritis. Dan kita menanamkan nilai serta ditekankan kepada pelajar-pelajar tentang nilai agama dan kepercayaan. Maka tuan-tuan, bila kita dah bincang tentang keluarga, dah bincang tentang institusi agama, kita dah bincang tentang institusi kekeluargaan, institusi pendidikan, maka kita lihat bahawa bagaimana nak membudayakan integriti dan anti rasuah. Ada 3 sudut pandang orang dalam bila dia dengar tentang integriti, bila dia dengar tentang anti rasuah. Pertama adalah orang yang bersikap sambil lewa. Dia kata, takkan aku akan terkena, saya boleh jaga diri saya, rasuah ni saya tahu haram. Dia tak kena lagi dia punya godaan-godaan. Jadi dia ambil lebih kurang. Bila ada orang share pasal integriti, takkanlah aku dah ambil rasuah. Sedangkan tuan-tuan, banyak dah kita baca orang yang kita tak sangka, alamak. Sebab orang yang bagi dia rasuah tu ataupun orang yang diminta rasuah tu kena pula. Maksudnya ngam. Macam contohlah, saya ingat saya ada bersembang bila dalam 2-3 minggu lepas dengan seorang pegawai custom. Dia kata bila ada pegawai custom yang baru, bagi contoh dia kata kadang-kadang cikgu, dia dah ada dah orang yang follow. Dah ada dah geng-geng kartel ni yang follow, yang akan tengok dia ni minat apa. Kalau dia minat kata, nanti ada lah ni geng ni akan pergi buat approve, buat sembang apa semua, kes later. Lama-lama boleh pergi ke arah tu. Jadi orang kena jaga. Kalau yang minat sukan, mula-mula mungkin bagi boot, tak apa ni, boot ni saya ada bagi sikit. Lama-lama lebih. Takut tuan-tuan. Kalau contohnya, bila pergi ke kedai bagi kereta lah kata, tiba-tiba ada kata, tak apa ni dah ada orang kau tim dah. Yang saya dapat daripada pertemuan saya dengan pegawai custom ni adalah keperluan untuk berhati-hati dan jangan buat sambil lewa. Maknanya kita kena shield tu, pelindungan kita tu, kita punya benteng tu kena kuat. Jadi ini yang kita nak highlightkan kepada pelajar-pelajar kita, jangan sambil lewa. Kedua adalah kita nak supaya integriti kita naik lah. Kita lebih cakna isu-isu. Kita tak nak gunakan kedudukan, kita tak nak buat klaim palsu, kita tak nak bagi rasuah, kita tak nak minta rasuah. Kita akan sepatutnya melaporkan pelakuan rasuah dan sebagainya, dan juga tentang integriti, kesedaran tentang integriti. Maka kalau boleh saya sambung bagi tuan-tuan, tadi saya bagi tuan-tuan 5 institusi sosial kan. Saya tak boleh sebut 5 sebab tak sempat ni pun. Jadi saya share kepada tuan-tuan peranan media. Ini satu tambahan lah pada tuan-tuan yang boleh saya rasa saya kongsikan pada hari ini, iaitu media perlu menjadi suara masyarakat. Kita highlightkan peranan media. Selalu share tentang isu-isu integriti ni. Selalu share tentang anti rasuah ni. Maksudnya tentang kes dan sebagainya. Serta mempromosikan kecaknaan terhadap isu integriti dan anti rasuah. Nak supaya masyarakat ni sedar, ambil berat, peduli tentang integriti dan anti rasuah. Dan media juga sudah tentu memainkan peranan kepada pembinaan karakter yang berintegriti dalam kalangan masyarakat. Saya nak mengajak tuan-tuan, kita semualah pada satu, kita nak buat war cry. Satu war cry ni apa tuan-tuan kalau bahasa Melayu?
satu seruan lah. Kalau kita main bola, kalau Malaysia lah kita contoh, kita nak ranking kita tu duduk atas. Main badminton, kita nak ranking negara kita atas. Tapi dalam ranking CPI, Corruption Perception Index, walaupun dia bukanlah satu tanda yang sangat tepat dalam menggambarkan isu integriti dan anti rasuah, tetapi ia diguna pakai di seluruh dunia, maka kita dah tentulah perlu turut serta. Tuan-tuan, saya letakkan tuan-tuan ni satu peta. Saya nak cerita tuan-tuan perbandingan Malaysia dengan sebuah negara di bumi Afrika, iaitu negara yang bernama Botswana. Saya yakin dan percaya, kalaulah tuan-tuan kita diberi peluang, orang nak bagi kita tiket free, Cik nak ke mana? Saya nak belikan cik satu tiket percuma. Cik nak pergi ke Japan, cik nak pergi ke Eropah, cik nak pergi US, ataupun cik nak pergi ke Afrika, ke Botswana. Maka saya yakinlah ramailah, kalau tak majoriti akan pilih selain daripada Botswana. Tuan-tuan, kita pandang negara Afrika ni, kata negara ni buat apa, cikgu, ini dia punya isu rasuah dia banyak. Afrika cikgu, mestilah mereka ni macam perception tu yang kena tak kena. Maka tuan-tuan, kita lihat kalau kita membandingkan dua buah negara, antara Botswana dengan negara Malaysia kita yang tercinta ni, kita nak kena slate ni tuan-tuan pada pelajar-pelajar kita, bahawa kalau kita bandingkan CPI antara Botswana dan Malaysia, Botswana yang kita pandang, orang Kedah kata padang koman lah, mereka berada, Botswana ni yang dipandang koman sepana kan, itu dia main dah tu. Tuan-tuan, ranking ke-35 pada 180. Berbanding kita, tuan-tuan, Malaysia yang tercinta ni, yang merupakan rumah kita semua ni, berada di ranking 61 daripada 180. Botswana, kalau kita andaikan Botswana tu anak kita lah, budak kecil lah, dia bawa balik rumah, bawa satu kertas exam, tunjuk result, lulus lah, kira dapat 60%. Tapi Malaysia, kalau diandaikan ada kertas tu, maka dia dapat hanya 47%. Fail tu kan. Yang ini kita nak highlightkan pada anak-anak kita, pada pelajar-pelajar kita, bahawa zaman saya untuk nak menaikkan ranking ni ke arah yang lebih baik, supaya Malaysia ni dikenali dengan sebuah negara yang berintegriti, anti rasuahnya bagus dan sebagainya, adalah tertakluk kepada apa yang akan awak semua buat dalam 3 tahun lagi. Contohlah katalah student tu dah student tahun 1, tahun 2 kan. Maka adalah tugas dan tanggungjawab pelajar ni kita tekan kat diorang untuk awak semua cari jalan. Bila awak semua ranking bola hampa nak bagus, main badminton hampa nak sempoi, tapi bila CPI buat tutup mata jangan. Tuan-tuan, kata saya ingat Tuan Lokman saya share dengan saya, dia kata Botswana ni sebelum dia buat strategi anti rasuah ni, Botswana tu datang belajar dekat SPRM, tuan-tuan. Maknanya dia belajar dan dia praktis. Kita ni nak kena cari jalan ni. Macam mana kita nak highlightkan bahawa come on Malaysia, takkan ranking nombor 61 pada 180, negara Afrika pun 35. Macam itulah lebih kurang untuk terbuka satu war cry untuk menaikkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dan antaranya saya nak sarankan tentang strategi jannah dalam social media ni, berkait dengan media keluarga pun gunakan social media. Strategi jannah ni, tuan-tuan, nak highlightkan kepada pelajar kita dalam kita nak mempertahankan integriti lah, terutamanya adalah bila kita dapat sesuatu perkara, satu WhatsApp lah kita kata, apa-apa maklumat di social media, paling pertama sekali kita jangan kalut jangan gelut, jangan duk sibuk nak jadi yang pertama, nak hantar terus kepada kawan-kawan kita. Itu yang highlight kepada pelajar-pelajar kita. Kena nak membudayakan integriti di media sosial, pertamanya kena jangan. Sebab bila kita tahu sesuatu tu adalah kita kena tahu dulu apa benda ni, maklumat ini tentang apa. Kita baca dengan tenang dan kita iaitu kita nilai dulu. Okey, benda ni betul ke tidak ni, sumber dia ni tepat ke, berautoriti ke tidak ni. Ini kalau dekat paahmurai.com tak kena.
Kalau ada pada sumber-sumber yang berautoriti lah, kita tahu ni boleh percaya. Pertama, so kita nilai. Lepas kita nilai, nanti jangan buat gelut nak pergi buat cempera naga. Orang pun kata cempera naga lah. Sebab kita highlightkan kepada pelajar-pelajar kita. Kalau kita seorang yang berintegriti, walaupun perkara itu betul. Kalau dalam kursus etika ada kita highlightkan perkara ni. Iaitu, benda yang betul tidak semestinya patut dikongsikan. Benda yang tepat, sebab mungkin dia bila hantar dia akan jadi lagi teruk, dan benda yang betul dia mungkin tidak patut, tak boleh ke dari segi undang-undang. Sekarang banyak orang dia nampak betul bila dalam company, contoh company dia ada rahsia dia juga, kita pula share pula benda tu. Jangan, tak pasal ni. Jadi kita highlight kepada pelajar-pelajar kita, bila kerja ada integriti yang perlu terjaga. Ataupun dalam social media, nanti. Sebab kita kena analisis. Benda ni betul ke, patut ke tidak, dan sebagainya. Barulah kita hantar. Can ordinary people make a difference in the fight against corruption? Jadi yang saya share kepada tuan-tuan, kalau ikut kepada ni ada di depan saya ni report Global Corruption Barometers Asia 2020. 2020 dia tentang citizens view and experience of corruption, menunjukkan bahawa tekankan kepada pelajar kita ni, bila orang tanya boleh ke orang biasa ni buat perubahan, boleh ke mereka ni sebagai pelajar buat perubahan untuk naikkan ranking daripada 61 kalah dengan Botswana 35 tadi, boleh ke? Data menunjukkan boleh. Bila ada keyakinan, kita berjaya. Macam tadilah Botswana main belajar dengan kita, mereka pula lagi atas. Jadi tuan-tuan, institusi sosial. So secara kesimpulan, institusi sosial ini perlu mempunyai jiwa. Apa itu jiwa? Yang ni kita gabungkan tuan-tuan. Kita gabungkan institusi keluarga, institusi agama dan kepercayaan, institusi pendidikan, institusi media, institusi politik, dan semua institusi sosial ni dia perlu ada jiwa pembudayaan, integriti dan anti rasuah, iaitu jati diri. Keluarga perlu ada jati diri. Institusi pendidikan perlu ada jati diri terhadap integriti. Institusi agama apatah lagi. Maka kalau jadi jati diri ni tentang integriti ini perlu diperkasakan. Kalau dalam kursus penghayatan etika kita tekankan tentang ethos, kan? Karakter, watak. So nak supaya adanya jati diri integriti dalam kalangan institusi sosial ni. Ayah, mak, kak, abang, kawan-kawan, pekerja, ketua dan sebagainya. Dan bila ada jati diri tu, dia perlu ada inisiatif. Institusi keluarga perlu ada kaedah dan strategi yang baik dalam nak memperkasakan integriti anak-anak, integriti adik-beradik contohnya. Institusi pendidikan perlu sentiasa upgrade apakah inisiatif yang baik untuk menyampaikan mesej integriti dan anti rasuah kepada pelajar-pelajar. Dan inisiatif-inisiatif tadi perlulah sebolehnya ni dengan zaman sosial media, perlu sesuatu yang wow baru dia tangkap memang ni. Kita nak supaya maknanya anak-anak kita pelajar-pelajar kita nak institusi agama memainkan peranan yang wow. Hari ni macam-macam kita tengok institusi agama pun, saya tengok ada TikTok yang dia share tentang benda tu macam kira trending lah. Pada saya kaedah yang wow dalam nak memperkasakan ingatan tentang salah guna kuasa, tentang integriti dan sebagainya. Dan akhir kata, apa pun institusi sosial dia perlu menekankan tentang agama. Tuan-tuan, saya ada satu video ni. Selalunya saya buat, kalau secara fizikal saya buat satu kesimpulan lah. Tapi hari ni sebab kita buat cara ni, kalau boleh saya share kejap ya tuan-tuan. Saya share kepada tuan-tuan kesimpulan saya. Saya ambil masa 5 minit insyaAllah. Saya keluar. Tuan-tuan faham. Anda akan ni kesimpulan saya lah. Satu analogi lah. Akhbar ini adalah kita semua. Suara boleh dengar? Boleh komen sikit? Dalam ini ada saya, ada Fahmi, ada Syazwani, dan ada semua orang lah. Yang mana kita semua ni terdedah kepada isu integriti dan anti rasuah. Sebagai contoh, ada masa dan ketika kita ni tersalah langkah. Kita ingatkan macam tadi mindsetnya, sekali terlepas, selamanya terlepas. Kemudian kita terdedah dengan orang, kadang-kadang bukan dia kata, ya ini rezeki kau lah. Sebab nama
rasuah kat Malaysia ni macam-macam nama. Duit lincir, duit kopi, duit minyak kan. Jadi perkara-perkara ini boleh membawa masalah. Punyalah kuat tu nak koyak tu. Sekali lagi. Membawa masalah kepada integriti kita. Apa lagi isu-isu yang boleh membawa masalah kepada integriti dan anti rasuah dalam masyarakat kita? Di antaranya adalah bila-bila kita tidak peka. Kita tidak peka bahawa integriti dan anti rasuah ni adalah satu perkara yang kita perlu perkasakan. Kita tak boleh biar diri kita lose control. Dia kadang-kadang, semua orang dia nak macam-macam. Dia nak apa? Contohnya, kita nakkan kaya. Maka kita ada kuasa, mana yang kita boleh buat, kita rasa orang tu akan datang kita, alah sekali je kau tolong aku, benda ni kira rezeki. Itulah selalu ayat yang diguna pakai. Sampailah sekarang tu lah. Kita punya point tu 47% sahaja kalah dengan Botswana. Jadi semua perkara-perkara ini memberikan kesan kepada integriti yang buruk. Jadi apa yang kita perlu buat adalah apa masalah paling utama rasanya dalam berkaitan dengan integriti dan anti rasuah ni? Individu. Di mana individu tu pada saya yang paling utamanya adalah kerana kita tidak ada jiwa untuk mempertahankan integriti kita. Kita nampak peluang dan ruang. Dia ada satu teori daripada Casey. Casey ni dia buat teori faktor-faktor orang membuat rasuah, faktor tekanan, ada faktor rasionalisasi, dan ada faktor peluang. Peluang tu yang ramai orang ambil. Jadi bila kita contoh ada kuasa, kita guna. Bila kita ada peluang, kita ada duit, kita bagi. Jadi bagaimana kita nak menangani masalah ni? Macam mana kita nak buat supaya isu integriti dan anti rasuah kat Malaysia ni boleh diselesaikan ataupun ditambah baik. Antaranya adalah kita perlukan sinergi antara institusi sosial. Keluarga main peranan. Institusi pendidikan mainkan peranan. Institusi keagamaan pun main peranan. Institusi media sebagai contoh. Saya kira hari ini bila Awani bawa isu integriti dan anti rasuah ni, macam cantik lah. Maka apabila gabungan semua institusi sosial ni, yang dalam bab buku ni ada dalam bab 10. Maka semua ni kalau digabungkan, barulah perkara ni boleh kita jadikan dapat membentuk Malaysia yang lebih baik. Dia kalau tak jadi ni saya kena balik selalu dah ni. Kena buat lagi sekali. Tapi dapat macam inilah. Jadi saya rasa itulah saja yang saya nak sharekan. Bahawa Kata ulang balik. Tadi kalau anda tak dapat sebenarnya muka Fahmi kat sebelah saya ni dia dengar sebenarnya. Sebab memang doktor koyakkan kertas tu betul depan kami. Okey, itu perkongsian yang sangat menarik oleh Dr. Muhammad Syamsino Abdul Aziz yang merupakan pensyarah kanan Pusat Intern dan Pengayaan Akademik Citra yang juga merupakan penulis buku Integriti dan juga Anti Rasuah. Terima kasih sekali lagi Doktor atas perkongsian ini. Apa yang penting yang dikongsikan oleh Doktor untuk memupuk nilai integriti ini perlulah dari rumah sistem sokongan yang sangat kuat dan juga jati diri itu. Sekarang ini memang agak kompleks perkara ini, tetapi apa yang penting adalah didikan dari rumah itu sendiri. Okey, tuan-tuan, jadi rasanya dah sampai ke hujung ni. Dan minta maaf banyak kerana mengambil ruang. Jadi saya mengambil ruang ini juga untuk mengucapkan rimbunan maaf lah pada tuan-tuan atas mana yang kekurangan dalam saya menyampaikan sesi perkongsian pada hari ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita ambil lah satu jalan bahawa kita ni terpilih dalam mengajar KIA ni untuk dia menjadi satu cahaya lah untuk kita insyaAllah pada waktu yang akan datang jauh nanti. Semoga kita boleh ambil ni sebagai satu jalan dakwah dan peringatan, bukan sekadar untuk pelajar-pelajar, terutamanya untuk diri kita sendirilah. Ni yang sembang ni pun sama aja tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan. Okey, terima kasih Dr. Syamsino atas sesi perkongsian yang amat komprehensif sebentar tadi. Baiklah, kita akan meneruskan sesi TOT dengan sesi soal jawab. Sekiranya para peserta ada sebarang pertanyaan, bolehlah dikemukakan untuk penjelasan secara langsung daripada penceramah kita pada hari ini. Saya nak minta pandangan lah selepas beberapa web yang saya rujuk ni berkaitan dengan integriti dan anti rasuah ni.
macam mana kita nak integrasikan nilai-nilai murni Islam dalam rukun iman dan juga dalam syariah, dan kemudian satu lagi dalam tasawuf dan juga akhlak ini, supaya ia dijadikan teras untuk integriti dan anti rasuah ini bagi mereka yang beragama Islam. So saya berminat untuk menggunakan apa yang sudah ada dalam nilai-nilai agama Islam ini dari segi rukun imannya yang menjadi teras, kemudian daripada rukun iman itu jadi rukun Islam yang 5, jadi 6 campur 5. Kemudian daripada situ natijah amalan daripada keyakinan pada rukun iman dan pelaksanaannya melalui rukun Islam itu ialah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu digambarkanlah melalui ilmu-ilmu tasawuf misalnya, untuk menyempurnakan iman kita dan juga amalan Islam kita dalam syariah itu. Jadi di dalam nilai-nilai yang dinyatakan itu, saya nampak sudah ada begitu kuat integriti itu diberikan penekanan. Jadi bagaimana kita nak integrasikan dalam kiar ini supaya ilmu-ilmu yang memang sudah menjadi amalan, macam yang doktor sebut tadi, dalam keluarga, dalam keagamaan, dijadikan sebagai intipati untuk kita mamurkan dan kukuhkan amalan ini. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Tuan Haji atas soalan tadi. Saya cubalah nak menjawabnya, walaupun kata kita bukan ustaz ni yang nak jawab ni. Tapi tuan-tuan, saya kira bila kita bercakap tentang integriti dan anti rasuah ni, pertamanya kita boleh menekankan kepada pelajar-pelajar dan pengingatan untuk kita diri sendiri bahawa kita menjalankan satu tugas dakwah. Dan ini adalah satu platform baik lah yang saya kira untuk kita kongsikan, bukan sekadar untuk pembangunan kesejahteraan negara, tetapi juga bagi memperkukuhkan kita kata etika dan akhlak kita semualah. Terutamanya kita tekankan kepada pelajar-pelajar lah dalam konsep TOT kita pada hari ini. Kalau boleh saya highlightkan juga, di antara satu surah yang selalu dibaca di surau dan di masjid berkait dengan yang saya rasa boleh letak berkait dengan integriti ni adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini dalam ayat 12 ni, dia ada tadi surah Yasin ya, ayat 12 ni, surah Al-Mulk ayat yang ke-12 yang antara lain memperjelaskan bahawa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahawa kematian dan kehidupan adalah untuk sebagai satu ujian kepada kita semua. Dan bila kita katakan sebagai ujian, kita boleh tekankan kepada pelajar-pelajar kita bahawa dalam kehidupan ini awak akan nampak banyak benda yang menyeronokkan, tapi belum tentu cara mendapatkan keseronokan itu adalah jalan yang berintegriti. Jadi maka kita perlu mungkin bagi pendedahan pada pelajar-pelajar kita bahawa walaupun benda tu seronok, tapi jaga-jaga, boleh jadi perangkap juga tu. Jadi saya rasa yang tu dulu Tuan Haji, kalau tak dapat jawab soalan Tuan Haji tu, minta maaf banyak lah. Setakat tu je yang saya boleh bantu, insyaAllah. Ada satu soalan di chat. Isu berkaitan skandal dan hubungan terlarang di tempat kerja, bagaimana boleh dikaitkan dengan rasuah dan salah laku? Okey. Saya kira kalau lah dia sangat baik juga, saya kira soalan ni kalau kita boleh nak dapat dalam kalangan pensyarah-pensyarah, kalau kita boleh share kalau siapa yang ada data berkaitan dengan benda tu. So daripada data tu, contohlah data salah laku berkait dengan hubungan yang tak baik di tempat kerja dan sebagainya, yang mana kita boleh tekankan bahawa ini adalah isu integriti. Dan kalau kita lihat integriti ni antaranya adalah peranan yang perlu dimainkan oleh organisasi itu sendiri, peranan yang boleh dimainkan oleh institusi agama, dan kita boleh tekankan bahawa ini bukan isu yang kecil. Saya rasa baik jugalah saya dapat satu idea juga daripada soalan yang diberi ni Prof. Saya sebelum ni selalu bagi share tentang isu orang tak bayar nafkah tu je bila dah berpisah. Ini isu tentang salah laku hubungan terlarang di tempat kerja.
Terima kasih. Saya nak baca satu soalan ini. Selain perkongsian jenis-jenis aktiviti PNP dalam kelas seperti video, kuis, public speaking dan etc., efektif ke tidak ya jika salah satu modul dalam QR ini ditunjukkan dalam mini exhibition yang dibuat oleh student sendiri? Kalau Dr. Syam punya opinion macam mana? Saya rasa kalau tanya pada saya kira itu adalah satu inisiatif yang sangat baik. Kita sebab belajar ni dia adult learners kan. Diorang ni lagi cekap sebenarnya daripada kita dalam serta-serta perkara. Jadi kalau aktiviti tu kita yang bagi ruang kepada mereka. Dan kalau boleh bila kita bagi aktiviti tu kita bagi dia markah jugalah. Kita ambil kira lah dalam kita punya carry mark sebagai contoh atau tidak. Dia punya semangat dia lain juga. Mungkin kita boleh minta orang untuk buat satu aktiviti untuk masyarakat. Mungkin dia boleh pergi buat survey daripada ni. Mungkin dia buat kadang-kadang kan belajar ada buat kempen letak di tempat awam. Mungkin dia share QR code ke laporan-laporan berkait dengan anti rasuah dan sebagainya. Jadi saya kira tu satu inisiatif yang baik lah. Kalaulah mini exhibition tu dibuat oleh pelajar tapi kena dengan pemantauan kita lah. Sekarang lain pula jadi orang risau juga kita kan. Saya yang tu dulu Prof. Ya betul. Kalau misal kata kita ada 10 modul lah, mungkin kita boleh pilih modul kat dalam modul itu mana yang boleh pelajar buat. Sebagai contoh yang simple yang pelajar boleh buat mini exhibition. So mini exhibition ni kalau dalam kepala saya contohnya macam poster presentation ke ya. Ni kita ada forum sikit ke, ni kita ada mungkin ada webinar sikit ke. So exhibition dalam bentuk poster presentation ni kalau kita ambil tajuk ya, tajuk simptom-simptom rasuah ya. Ataupun tajuk laporkan rasuah. Yes, memang boleh dibentang oleh pelajar ataupun tentang agensi-agensi berkaitan pencegahan rasuah juga boleh dibuat pembentangan oleh pelajar. Sebab apa? Kalau mereka baca, mereka akan dapat tahu lagi ada banyak agensi-agensi yang berkaitan dengan rasuah, dengan integriti dan anti rasuah yang ada di Malaysia ini. Ini kita boleh tambah sikit lah. Okay, cari juga NGO. Cari juga CSO, ya, CSO yang berkaitan dengan usaha-usaha yang mereka juga melaksanakan usaha-usaha dalam anti rasuah ini. Boleh. So bergantung kepada pensyarah ya, macam Dr. Syam kata nak bagi markah sikit kan. Macam Dr. Aisyah dia tak bagi pun markah untuk aktiviti-aktiviti itu ya. Jadi bergantung kepada rakan-rakan pensyarah ya, nak bagi markah pun boleh, tak bagi markah pun boleh, asalkan ikut rubrik tak ada masalah ya. Satu soalan di chat ni, okey Puan Su, statistik yang ditunjukkan semalam menunjukkan ahli parlimen berada di kedudukan teratas dalam kes rasuah. Tetapi di pautan data pesalah rasuah, ahli politik terdapat seorang sahaja seperti yang dipaparkan. Manakala pesalah rasuah bagi kategori 10 dan ke atas, saya jelas bahawa data pesalah rasuah hanya dipaparkan selama 3 tahun. Sebarang pencerahan mengenai data ini. Apabila saya bertanya dengan bahagian berkaitan yang menguruskan mengenai data-data ini di portal, sebenarnya data berkaitan dengan ahli politik diletakkan di bawah kolom lain-lain. Dia diletakkan di situ, tidak diletakkan sebagai satu kolom yang khas untuk kategori ahli politik, tetapi ahli politik ke NGO ke, mereka ini diletakkan di dalam kolom lain-lain. So figure di bawah kolom lain-lain itu adalah mewakili kombinasi antara kumpulan ahli-ahli politik dan juga NGO, GLC, dan ada di situlah. Di dalam data pesalah rasuah itu adalah data-data pesalah-pesalah rasuah yang telah dijatuhkan hukuman. So dia akan masuk dekat situ. So ada kalanya kita akan mendengar ataupun mendapat informasi mengenai siasatan-siasatan yang melibatkan ahli-ahli politik. Yang berada di dalam data pesalah rasuah itu adalah mereka yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. So kalau melibatkan ahli politik dan masih dalam peringkat siasatan, so itu tidak akan masuk di dalam pangkalan data pesalah rasuah itulah. Itu yang boleh saya komen di sini. Okey, jelas. Adakah digalakkan atau tidak elemen agama boleh dimasukkan semasa pembelajaran? Tidak ada masalah untuk memasukkan elemen agama dalam pembelajaran sebab topik topik ke-10 kita juga ada kaitan dengan institusi agama. Ya, tapi pensyarah kena make sure tentang perkara-perkara sensitif ya. Okay, alright. So tak ada masalah. Adakah kita perlu ikut modul 1 hingga 10 semasa pengajaran atau kita boleh ajar modul 8 selepas modul 3 contohnya?
Kalau di UKM ataupun di UPM yang mana ataupun di UiTM di mana pegawai SPRM memang bersama-sama dengan kita, Puan Su dekat UPM, Tuan Lokman di UKM dan juga di UiTM, kita ikutkan Puan Su bab 1 hingga 10 kan, kita tak langkau Betul, kita memang mengikuti turutan modul itu. Okay, alright. Sebab ada sebabnya kita buat turutan itu maka kalau boleh ikutlah turutan tersebut. Selepas September kena pakai 10 modul. Yes. Okay, alright. InsyaAllah modul akan siap sebelum kita mula SEM 2 jadi bolehlah kita guna InsyaAllah. Boleh kita gunakan 10 modul kalau kita mula ajar bulan Mei nanti. Bulan Mei boleh. Adakah buku garis panduan MPU edisi kedua akan dikemas kini? Ini disebabkan buku garis panduan kedua edisi 2017 tiada khusus fees PAP KIA. Sinway daripada BKA JPT ada beritahu saya bahawa mereka akan mengemas kini buku garis panduan MPU ini So tunggulah pengumuman daripada BKA JPT Sahabat Gerah masih wujud ke? Saya setelah komen untuk sahabat gerah ni, sebenarnya sahabat gerah ini wujud sekitar tahun 2019, 2020, 2021 lebih kurang macam itulah. Kita wujudkan sahabat gerah ini sebagai satu menunjukkan sokongan masyarakat Malaysia kepada SPRM dalam kempen kita gerakan anti rasuah pada ketika itu. Walau bagaimanapun kita telah pun mengumpulkan data-data para yang memohon untuk menjadi sahabat itu. Data itu masih ada lagi. Cumanya kelebihan ataupun sebab untuk menjadi sahabat gerah kita kena mendaftar dan kita diberikan satu kad, dan kad ini kita boleh gunakan dia punya keistimewaan ini dekat kedai-kedai yang berkaitan lah. Contohnya macam 7A, dia ada mendapat potongan harga ataupun diskaun menggunakan kad itu hasil perbincangan kita bersama dengan rakan strategik pada ketika itu sebagai tanda sokongan mereka dalam agenda memerangi rasuah. Walau bagaimanapun perkara ini tidak dapat diteruskan dari segi memberikan benefit tersebut sebab melibatkan mungkin dari segi costing yang kita terpaksa saya nak bercakap mengenai bajet lah kan, tetapi bukan isunya bajet, cumanya sokongan itu masih lagi ada. Cuma aktiviti melibatkan sahabat gerah ni telah pun ditukar mengikut kepimpinan kita yang baru, dan link dan juga portal ini masih digunakan untuk kita menyebar luaskan mesej anti rasuah kepada sahabat-sahabat gerah yang berdaftar di situ. Cumanya kalau sekarang ini kita ditanyakan ataupun katakanlah ada tuan-tuan dan puan-puan ataupun doktor sekalian, saya pun nak mendaftar sahabat gerah, so link itu telah tidak wujud lah. So dia wujud sekitar tahun seperti saya cakap tadi 2019 hingga 2021 begitu. So selepas daripada itu data itu telah pun ditutup. Cumanya mereka yang mendaftar mungkin masih lagi menerima info-info yang kita salurkan menerusi data sahabat gerah itu. Itu yang saya boleh komen di sini, doktor. Sekiranya dalam rancangan pembelajaran ada webinar yang IPT jemput pegawai dari SPRM untuk cover modul 3 hingga 4, adakah modul tersebut tidak perlu diajar lagi oleh pensyarah? Jika pada saya punya experience ini juga cadangan saya, dia ada lagi cadangan-cadangan yang lain pensyarah lain pun boleh ada cadangan lain, tapi pada pendapat saya apabila kita jemput pegawai SPRM untuk bagi input itu memang dah lengkap, kita tak perlu ulang lagi lecture. Apa yang kita boleh buat, kita boleh pergi kelas kita boleh buat aktiviti. Kita boleh buat Kahoot kita boleh buat Kahoot untuk quiz, kita boleh buat aktiviti dalam kumpulan kecil kita boleh buat role play dalam kelas, kita boleh suruh mereka berpantun, berpidato menggunakan konten yang telah diberikan oleh 3-4. Kita buat consolidation punya aktiviti untuk memberi mereka kefahaman yang lebih. Mungkin masa SPRM bagi talk itu on chapter 3 dan 4 itu mereka dengar untuk dapatkan konten Contohnya katalah bercakap tentang simptom-simptom dan juga kesan rasuah Jadi kat dalam kelas kita boleh buat kumpulan kecil untuk bertanyakan kepada mereka apakah simptom dalam kalangan pelajar, apakah kesan rasuah pada pelajar sebab mungkin SPRM bercakap tentang pegawai, penjawat awam dan sebagainya So itu adalah
opinion saya lah ya. Bersetuju dengan pandangan doktor berkenaan dengan soalan daripada Tuan Henry ni. Macam saya sendiri semester lepas saya dipanggil oleh yalah saya kan bekerjasama dengan UPM. So pada waktu itu Dr. Hanina memberikan slot 3 dan 4 ini kepada saya, so saya cover slot tersebut dan minggu seterusnya Dr. Hanina dia akan meneruskanlah modul yang seterusnya itu. So untuk sesi 3 dan 4 tak perlulah diulang lagi dalam kelas sebab semasa sesi saya sendiri kita telah pun menerangkan mengikut modul tadi. Kalau misal kata ada masa kita buat aktiviti, if not kita teruskan dengan modul. Okey, so saya rasa itu sajalah yang saya dapat daripada chat box ini untuk soalan-soalan ya. Saya sebagai pengerusi, so bagi pihak saya, jawatankuasa saya, kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan segala keperluan ya rakan-rakan ya agar rakan-rakan boleh mengajar dengan tenang ya. Saya juga ingin nak ucapkan terima kasih ya kepada Puan Farah dan juga urus dia kerana membantu ya jawatankuasa teknikal dalam melaksanakan TOT ini ya. So saya mohon maaf ya andai kata ada kesilapan ya yang telah kami lakukan. Terima kasih kerana sudi mengajar ya. So kita harus terus committed dalam nak memastikan tamadun kita tidak runtuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi soal jawab ini, maka selesai sudah sesi TOT kita pada hari ini. Jutaan terima kasih kepada barisan penceramah yang telah dilantik, ahli-ahli jawatan kuasa teknikal MPU IPTS, pihak sekretariat dan semua IPTS yang turut hadir bersama pada hari ini. Terima kasih Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.